Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So kita sambung sedikit kuliah kita berkenaan dengan resistance in pipes tu, tetapi dengan menggunakan idea KQ kuasa 2. Jadi kita akan lihat beberapa contoh pengiraan. Yang paling yang utama awak kena ingat bahawa di dalam series pipe yang ini adalah rumus yang kita akan gunakan, dan di dalam parallel pipe, so ini adalah rumus yang kita gunakan. Cuma sekiranya soalan adalah parallel pipe, so saya minta awak alert bahawa rumus ini hanya menulis 1 per punca K. Oleh itu awak perlu mengira apakah nilai K. Okay. Dan sekiranya ada awak pernah menyelesaikan masalah dengan resistan ataupun perintang di dalam elektrik, saya rasa mereka akan menggunakan idea yang sama untuk perintang secara series atau perintang secara parallel. Okey, ya. Okey, contoh 1. So andai kata kita ada satu keadaan sistem pipes di ini, maknanya daripada satu sumber Q, satu sumber, dia pergi pada point A, dia split kepada 2, akhirnya bercantum semula, kemudian jalan ada pada junction C, dia terpisah kepada 2 aliran. Okey, jadi macam gini. So kemudian diketahui bahawa kadar alik adalah Q dan outlet di sini adalah setengah Q dan setengah Q. Jadi dalam keadaan ini saya rasa awak imagine bahawa total inlet adalah Q mesti sama dengan total outlet. Oleh itu setengah Q campurkan dengan setengah Q, dia akan menjadi Q juga. Okey. So kemudian di dalam gambar rajah ini bentuk seperti ini diberikan adalah untuk melambangkan resistance ataupun untuk melambangkan friction yang ada di kawasan tersebut. Okey, kemudian perkataan elevation di sini membawa maksud ketinggian. Maknanya kalau kita melihat daripada sudut side view, kita akan dapati bahawa kat sini ada satu tangki. Tangki ini dialirkan ke satu tangki dan pada satu junction, so dia akan pergi kepada tangki yang lain. So ketinggian tangki ini adalah 100 meter. Okay, ketinggian tangki yang nombor 2 adalah 40 meter, 60 meter lah bawah. Ni 60 So 60 meter dan ketinggian ini adalah 40 meter. Kerana kita lebih kepada menggunakan idea adalah natural flow. Okay, kerana kita kata jarang tempat yang kita nak alirkan tu akan diletak pump dan sebagainya. Okay, kerana ia melibatkan satu kuantiti yang cukup besar. Okay, so ini yang saya harap awak dapat imagine gambar rajah ini. Okay, so kemudian dalam soalan ini diberi awak nilai F. Okay, F sama dengan 0.02 untuk semua pipes. Okay, so kemudian diberi awak table, dinyatakan berapakah panjang setiap daripada point to point dan berapakah diameter pipe yang digunakan. Oleh itu, apa yang boleh kita buat? Kita boleh mengira nilai K untuk setiap jaringan. Jadi macam mana nak kira nilai K? So dia bermula K sama juga dengan F L over D kuasa 5 K D kuasa 5 dan seterusnya 12. Yang lain nantilah, saya pun tak ingat sangat. Okay, sebab dia F L per D kuasa L per D kuasa 5, 16 per pi kuasa 2G dan 2G pi kuasa 2. Saya rasa itu. So jadi maknanya awak alert, kita boleh mengira nilai K berdasarkan rumus yang lain, rumus yang melibatkan nilai F. Okay. So kemudian apa yang perlu kita buat? Yang ni F L D kuasa 5 16 per 2 G pi kuasa 2. Okay, so cuma di dalam soalan ini dia beri awak trik sahaja untuk pipe D dan E ni, untuk sambungan D ke E, okay, mereka meletakkan valve. Oleh itu losses antara D dengan E mestilah dikira berdasarkan dengan keupayaan valve.
Okey, di dalam soalan ini, diberi nilai VAF ataupun losses berkenaan dengan VAF adalah 4000 per N kuasa 2. Okey, rumus ini bukanlah satu rumus yang sesuai untuk semua VAF. Dia bergantung kepada soalan. Jadi yang paling penting awak ingat rumus ini, dan rumus untuk VAF ni awak tahu cara ingin menyelesaikannya. Kerana di dalam peperiksaan rumus untuk VAF ini akan berubah berdasarkan soalan. Okay, jadi apa yang kita perlu buat ialah kalau boleh kita cuba simplifykan aliran tersebut supaya menjadi satu single pipe. Jadi senang kita nak buat bernoulli equation ke, nak buat dan sebagainya. Jadi apa yang perlu kita buat ialah first kita cuba mergekan parallel pipe di antara A, A1 dan B dan juga A, A2 dan B. So jadi kita nampak bahawa dia terpecah dua dan akhirnya masuk balik pada point B. Oleh itu dia adalah parallel. Jadi maknanya sekarang ni kita ingin luruskan daripada point A ni, kita nak jadikan dia just satu line aja kepada point B. Okay, kita nak buat macam itu. Jadi oleh kerana sambungannya adalah parallel, oleh itu kita boleh menggunakan rumus ini. Dan saya rasa awak pun boleh buat. So kita masukkan rumus ini, kita masukkan nilai. So ini awak akan dapat 0.03904. Ini adalah nilai 1 per punca KAB. Oleh itu, kita kena mencari nilai KAB dan awak akan dapati ia sama dengan 656 unit. Okey, losses. Dia tak ada unit nanti. Okey, so dia ada KAB. Okey, so boleh dapat So saya harap awak dapat alert nilai yang 0.039 tu adalah nilai 1 per square root K. Okey, jadi sekarang ni kita dah ubah daripada dua cabang kepada satu straight line. Kemudian daripada ini dia sambung lagi kepada straight line C. So jadi oleh kerana ia bersambung dengan cara series, oleh itu kita prefer untuk kita buat satu straight line A kepada C. Jadi kita tahu sambungan dia adalah series, memadai untuk kita campurkan sahaja nilai losses yang setiap pipe ada. Jadi kita sambungkan 656 campur 1304. So kita dapat 1960. Oleh itu kita boleh menulis head loss between A to C can be written as this one. Okay. Cuma yang awak kena alert di sini ialah HA dan HC tu dia akan refer kepada ketinggian. So katakan kita ada tangki dan tangki di sini. So jadi kalau kita menulis Bernoulli equation P over rho G V square dan seterusnya. So jadi awak boleh menulis di ini ada Z2 campur losses. Okay, jadi kita kata pressure kita anggap lebih adalah atmospheric pressure kerana dia adalah perpindahan daripada tangki ke tangki. So velocity pun kita anggap oleh kerana pipe lebih kurang sama besar, so velocity pun kita hilangkan. Oleh itu dia akan bertukar jadi Z1 tolak Z2 sama dengan losses. Dan losses inilah yang kita tukar kepada equation K dan Q kuasa 2. Okey, jadi awak kena faham bahawa HA dan HC di sini adalah elevation, ketinggian. Okey. Jadi kita boleh simplifykan semua sekali ni. Sekarang ni kita dah ubah daripada parallel dan sebagainya. Kita ada seolah straight line daripada A ke C dan daripada C pecah kepada dua aliran. Okey. Berkenaan dengan ini. Okey, berkenaan dengan yang ini, saya harap awak dapat alert. Memang nampak dia bercabang dua, tetapi dia bukanlah parallel pipe. Dia cuma adalah split of pipe aja. So dia bukan, dia dua cabang ni kita tak boleh nak kategorikan dia sebagai series ataupun parallel. Kerana apa? Kerana dua aliran ini terberhenti pada dua point yang berbeza. Okay, dia kalau dia naik atas, turun bawah, masuk balik di dalam satu point, jalan balik, baru boleh kita kata parallel. Tetapi dalam keadaan ini dia lebih kepada dia terpecah kepada dua dan dia berakhir kepada dua point yang berbeza.
Dan kalau awak tengok pun ketinggian dia berbeza 140 dan 160. So jadi maksudnya tak logik lah. Kita kata kita mengira parallel path tetapi di dalam keadaan ketinggian masing-masing adalah berbeza. Okey. So jadi apa yang kita buat di sini ialah kita cuba untuk membuat menggunakan Bernoulli equation. Bernoulli equation tu maksudnya kita ada yang inilah seperti yang saya terangkan tadi. Kita cancel off value of pressure, kita cancel off value of velocity dan yang tinggal adalah Z elevation. Okay. Tetapi sebelum awak menggunakan Bernoulli equation, pastikan awak kenal pasti point yang awak nak compare tu adalah betul. Contohnya, kita ada aliran daripada A sini, satu pergi ke E dan ada satu bahagian lagi pergi ke F. Jadi first, yang paling mudah sekali, awak boleh imagine apakah perjalanan molekul air tersebut. Jadi kita kata air bergerak daripada A, dia bergerak ke F. Tapi ada juga molekul air yang dia bergerak daripada A bergerak ke E. Okay. Oleh itu, secara nyata bahawa streamline ataupun perjalanan molekul air itu adalah daripada A ke E dan daripada A ke F. Oleh itu, Bernoulli equation hanya boleh dibuat sepanjang aliran yang dilalui oleh molekul air sahaja. Itu yang paling mudah lah dalam bahasa yang paling mudah. Jadi maksudnya kalau awak nak compare Bernoulli equation, A boleh compare dengan C, boleh compare dengan D, boleh compare dengan E. Kerana dia satu root. Ataupun A compare dengan C, compare dengan F. Kerana dia satu root yang lain. Awak tak boleh nak compare E dengan F dengan D, tak boleh. Kerana secara nyata tidak ada aliran antara D dengan E. Okey, awak kena faham yang itu bahawa awak boleh develop awak punya Bernoulli equation. Okey, jadi dalam keadaan ini kita kata dia akan ada dua aliran. Oleh itu kita akan compare kita akan boleh buat dua Bernoulli equation lah. Maknanya satu yang ke E dan satu adalah yang ke F. Cuma dalam keadaan ini mungkin lebih mudah kita selesaikan bahagian yang bawah, yang F. Kerana bahagian atas dia ada valve, dia ada melibatkan satu lagi unknown iaitu N. Jadi kita tak tahu. So kita relax dulu, kita selesaikan jaringan yang mudah. Jadi kita comparekan HC dengan HF. Jadi sama juga dengan losses dia adalah KQ kuasa 2 dan nilai Q untuk KCF ni adalah 4950. Okey. Dan kita ketahui bahawa kadar alir yang melalui cabang F ni adalah setengah Q. Jadi kita akan tulis K Q kuasa 2. So K kita tahu 14950. Q di sini adalah 1/2 kuasa 2. So awak jangan lupa untuk kuasa 2 kan 1/2. Kerana pelajar dia kadang-kadang dia dah tengok 1/2 Q, dia hanya kuasakan 2 Q sahaja. So jawapan itu salah. Awak kena kuasa 2 kan nilai keseluruhan kadar alir tersebut. Okay, so saya harap awak dapat alert pengiraan ini. Terutamanya apa yang berlaku di sini. Okay. So kemudian kita dapati bahawa di dalam equation ini ada dua unknown yang kita tidak ketahui. Pertama, kita tidak tahu nilai C dan kedua, kita tidak tahu nilai Q. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Jadi awak pun faham kalau kita ada dua unknown membawa maksud kita kena ada dua equation. Jadi sekarang ni kita comparekan C dengan F. Oleh itu kita kena create lagi satu equation iaitu kita boleh comparekan A dan C. Jadi maknanya ini satu equation dan ini pun satu equation. So andai kata kita compare A dan C, kita boleh menulis sebagai ini. So HA tolak HC 1960, HC tolak HF 1238 Q kuasa 2 dan kita boleh buat persamaan serentak yang ini. Saya rasa saya tak perlu terangkan. Kita masukkan nilai yang diberi dalam soalan. HA sama dengan 100, HF sama dengan 60. Oleh itu kita boleh mengira HC sama dengan 75.5 meter. Okay. Dan setelah kita mendapat HC, kita boleh mengira nilai kadar alir Q. Okay, kerana kita buat adalah persamaan serentak. Oleh itu Q sama dengan 0.1118 meter padu per second.
Okey, kemudian baru kita pergi kepada losses between C dan E. Okey, yang ini kalau kita nampak maknanya sekarang ni kita akan pergi kepada root yang ini pula lah. Okay. Kita akan pergi yang root yang bahagian atas. Oleh itu, kita buat pengiraan yang sama, iaitu kita ada HC tolak HE sama dengan rumus ini. Cuma yang awak jangan terkeliru ialah di dalam jaringan yang atas ini kita dapati ia bersambung secara siri. Jadi kita perlu campurkan kedua-dua losses ini. So itu yang awak lihat di sini pengiraannya kita ada KCD campur KDE. Okay, so yang tu. Dan kita boleh masukkan KCD kita kira adalah 2475 dan KDE kita kira adalah berdasarkan VAF. So rumus untuk VAF telah diberi dalam soalan. So saya tak prefer awak untuk hafal 4000 per N kerana ia berubah-ubah berdasarkan jenis VAF dan sebagainya. Betul. Ya. Sorry interrupt. Betul, yang ni tak ada pun dekat nota tu? Memang tak ada. Sebab saya prefer kalau saya tak sempat upload ke apa, awak boleh print screen, boleh snap screen kan? Yang ni kena print screen kan? Okay. So sama ada print screen atau awak boleh tengok video, awak boleh buat nota awak sendiri. Okay. So jadi kita masukkan nilai ini 75, seeloknya 75.5 lah. Ni saya typo. Saya tak waktu tulis dalam Word tu saya tak tulis betul. Okay, so jadi kita masukkan nilai HC 75 dan HE 40. So 40 ni datang daripada soalan dan kita boleh mengira nilai N sebagai 0.4244. Oleh itu, ia bermaksud VAF needs to open 42.44% to achieve the situation. Okay, so maknanya kalau awak buka besar lagi VAF, mungkin buka 75%, mungkin kadar alir pada aliran tersebut dah tak boleh jadi 1/2Q. Mungkin dia jadi 0.6Q dan sebagainya. Okay, saya harap awak dapat imagine perkara ini. Okay, so kita pergi kepada contoh 2. Contoh 1 macam mana? Ada apa-apa masalah? Boleh nampak ke? Okey, kita pergi kepada contoh 2. Contoh 2 ni adalah perkara yang sama juga. Cuma ada trik awak, ada pengiraan pump dan juga cabang tersebut adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah. Okey, so dalam keadaan ini kita ada jarak yang agak panjang, ada 100 meter, 500 meter berbanding untuk setiap jaringan pipe. Diameter juga agak besar, ada yang 0.75 meter dan kita beri awak nilai friction factor dan ini membawa maksud awak boleh mengira nilai K yang tertentu untuk setiap pipe. Okey. Kemudian diberi bahawa oleh kerana kita ada pump di sini, awak pun boleh imagine apa yang kita belajar di dalam fluid mekanik 1 dan 2. Apabila ada pump, membawa maksud air mungkin akan dipindahkan dengan hal laju dengan yang tinggi atau air dipindahkan kepada ketinggian yang lebih tinggi. Oleh itu dalam soalan dia tulis D, E dan F adalah 100 meters above the elevation of A1 and A2. So jadi membawa maksud lebih kurang inlet di sini memang ada dua. Okay, dia ada dua inlet bertemu pada B. Okay, bertemu pada B dan kedua-dua inlet ini berada pada elevation yang sama. Let's say 0 meter. Dan DEF, okay, walaupun dia adalah 3 output yang berbeza tetapi ketinggian mereka adalah sama iaitu 100 meter dan berbanding dengan ketinggian inlet. Okay, ketinggian A. Okay, soalan dia, calculate the flow rate. Kemudian calculate the pressure difference and then cari the power consumed. So ada 3 soalan di sini. Okay. Jadi apa yang perlu kita faham ialah soalan yang pertama, kita perlu mencari apakah flow rate through the pump. Okay, jadi flow rate ni awak kena imagine. Kita tengok balik gambar rajah, kita dapati bahawa dia ada 2 input. Okay, bertemu pada B dan akhirnya akan masuk ke dalam pump. Oleh itu kita melihat bahawa aliran ini adalah penyatuan dua
dua aliran pada point B. Oleh itu ia mesti mengekalkan conservation of mass. Tetapi di dalam keadaan incompressible fluid, memadai untuk kita katakan dia perlu mengekalkan continuity equation, iaitu kadar alir. So apabila dua kadar alir bertemu dan kita kena mengira, kita campurkan kedua-dua nilai kadar alir tersebut. Oleh itu diberi nilai had laju adalah 2.5. Kita boleh mengira total flow rate dengan cara kita tambahkan sahaja nilai tersebut. Okay, dengan rumus Q sama dengan AV, kita boleh dapat apa nama tu, kadar alir dia adalah 0.982 meter padu per second. Okey, itu untuk soalan pertama. Untuk soalan kedua, kita ingin mengira pressure difference. Okay. So pressure difference ni kita mengira dengan menggunakan Bernoulli equation. Okay, tetapi sebelum kita, awak pun boleh alert di dalam Bernoulli equation kita ada losses. Oleh itu kita kena mengira losses dulu. Okay, oleh kerana yang paling mudah kita mengira losses ni ialah kita mengira losses untuk pipe sebelum pump dan kita mengira losses untuk pipe yang selepas pump. Okay, jadi kerana apa? Kita boleh imagine kita ada keadaan seperti ini. Okay, and then kita kata setiap cabang di sini kita boleh kira apa nama tu, losses yang berlaku. So kerana kita ada nilai F di sini, so kita boleh kira losses pada before pump dan juga losses pada after pump. So jadi apa yang kita dapat adalah dua nilai ini. So before pump kita ada 0.36 Q kuasa 2, after 13.9 Q kuasa 2. Kemudian kita akan campurkan. So kita boleh dapat campurkan total losses adalah 13.777 meter. Okay. Kenapa kita perlu campurkan? Kerana di dalam Bernoulli equation kita akan ada terms total losses. So total losses ini membawa maksud kita campurkan losses apa yang berlaku di sepanjang aliran. Oleh kerana aliran kita dipisahkan oleh pump, jadi dia ada keadaan before pump, after pump. So jadi kita buat pengiraan tersebut. Sekiranya tidak ada pump, memadai untuk awak kira losses setiap pipe ataupun setiap aliran yang berlaku. Okay, yang ni saya harap awak dapat alert. Kemudian ini adalah Bernoulli equation. Saya harap awak dapat menulis Bernoulli equation dan awak kena ingat sekiranya di dalam sistem kita ada pump, kita kena masukkan nilai head of pump di dalam inlet. Sekiranya dalam aliran kita ada turbine, kita kena masukkan head of turbine di dalam outlet HD. Okey, yang ini saya harap awak dapat alert. Ini adalah idea pembelajaran fluid 1. So jadi kita masukkan, kita tahu bahawa Z di sini adalah 100. Okey, Z1 kita boleh abai kosong. Okey, pressure kita anggap kedua-duanya tiada. Velocity pada satu pun kita anggap dia bermula daripada satu tangki, so dia kosong. So had laju V2 pun kita anggap lebih kurang sama dengan kosong kerana dia akan pergi ke permukaan tangki di sebelah lagi. So seolah-olah kita ada tangki kat sini, dialirkan kepada satu lagi tangki. Jadi kita ambil point 1 dan point 2 di sini. Oleh itu pressure dan velocity kita anggap sama dengan kosong. So jadi kita boleh ubah, kita boleh dapat head of pump sama juga dengan 100 campur total loss. Jadi total loss kita kira 13. So kita total head of pump adalah 113.777 meter. Okey, kemudian soalan bertanyakan tentang pressure different. So awak kena faham apabila soalan bertanya dengan pressure different, unit dia adalah Pascal atau kilopascal. Okey, kalau dia kata pressure different head, okey, katakan sama ada dia tanya pressure head atau pressure different head, ada perkataan head. Okay, kedua-dua ini perlu menghasilkan unit dalam meter. Okay, tapi kalau dia kata pressure aja, dia mesti menggunakan unit pressure iaitu kilopascal ataupun pascal. Jadi macam mana nak kira? Kita boleh mengira tekanan dengan rumus rho GH.
So jadi kita masukkan head of pump, so dia akan menilai 1116 kilopascal. Okay. So yang ni saya harap dapat alert, dia adalah revision untuk fleet 1, fleet 2. Okay, dan yang ketiga, dia ingin mengira apakah power consume atau power in. Okay, dalam keadaan efisiensi pump telah diberi, dia beri awak efisiensi pump 0.76. So kita dah belajar berkenaan dengan efisiensi pump di dalam fluid mekanik 2 dan saya rasa awak tahu basic idea dia ialah efisiensi sama dengan power out divide by power in. Dan power consume itu adalah power in. So ini sama dengan consume power. So ini so maksudnya sekiranya kecakapan dia adalah 0.76, oleh itu awak kena supply power yang lebih besar sikit kerana ada sebahagian power yang kita overcome friction. Okay, jadi maksudnya untuk mencari power in, kita boleh rearrange equation ini. So kita boleh dapat seperti yang ditunjukkan di sini. Okay, rumus power untuk pump adalah rho GQ HP, yang ini adalah common. So kita masukkan nilai dan kita dapati power in adalah mesti 1.442 megawatt kerana ada certain portion daripada power tersebut yang terpaksa kita gunakan untuk melawan friction.